Alright, terima kasih penerbit. Alhamdulillah kali ini kita berbeza sikit dengan podcast sebelum-sebelum ni. Lazimnya VT kita berada dekat ujung. Kali ini VT kita kat awal-awal. Kenapa? Kerana lagu tadi menerangkan tentang rakan muda. So kita nak kembali semula sebenarnya tuan-tuan. Kita nak bawa satu zaman ketika rakan muda menjadi satu ikon fenomena di misi Putera Malaysia. Pada awal-awal diperkenalkan. Saya bawakan tuan-tuan bersama dua orang panel. Pertama, panel saya yang bersebelah saya ni mentor saya, tok guru saya, Tuan Haji Muhammad Harif Fazilah Abdullah, Timbalan Pendaftar Kanan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Terima kasih Assalamualaikum. Tuan Haji. Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih jemput saya. Yang kedua tuan-tuan, kami panggil ini adalah ikon rakan muda 1.0. Profesor Dr. Anja Asmara Abdul Hadi bin Samsudin, Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Itafos UPM. Terima kasih Prof bersama-sama kami. Sebenarnya gelaran yang kita panggil dia ni sebagai ikon rakan muda ni kerana dia adalah antara tim rakan muda pada zaman awal dan sekarang nama yang saya sebut pun tuan-tuan pengarah, profesor, dan kita nak dia bersama-sama dengan kita untuk perkongsian dengan rakan muda kali ini. Alright, Tuan Haji. Betul lah zaman tu dah berlalu dan sekarang ini PKPP nak menggerakkan semula dan hasratnya rakan muda 2.0, Sekretariat Rakan Muda. Kita nak cerita dulu Tuan Haji ketika zaman MUL Tuan Haji membina legasi rakan muda 1.0 tu Tuan Haji. Bagaimana sejarah dia tu Tuan Haji? Cerita ni sebenarnya cerita lama because saya masuk ke UPM tahun 1993. Saya tak tahu Fahmi time tu belum mungkin lagi sekolah rendah kan. Okay. Mungkin zaman pelancaran kata silap saya tahun 1994. So pada ketika itu sebenarnya rakan muda ni sebenarnya diletakkan di bawah under aktiviti pelajar, under arwah Cik Anwar Ahmad. Walau bagaimanapun mungkin dilihat bahawa unit kebudayaan, pada ketika itu saya di unit kebudayaan. Jadi mungkin dia unit lihat kebudayaan bahagian orang pelajar. Yes. Mungkin time tu saya muda lagi, baru 20. Saya masuk universiti, saya habis belajar, saya masuk sini umur 23. Alright. So time tu saya umur 27, 28, agaknya masih sesuai lah rakan muda tu dengan Haji tu. So Tuan Haji Yahya minta saya lead rakan muda. Dan lepas tu adalah siri perbincangan dengan rakan muda lah di antara Kementerian Belia dan Sukan. Dan dan lepas habis serta mesyuarat tu saya pun memikirkan, kerana yang pada ketika itu saya punya orang kuat saya pada ketika itu adalah saudara Andri lah. Dia kerani lama yang bersama saya daripada dulu sampailah sekarang lah. So dia lah dia pun anak muda juga. Dia banyak memberi input untuk bagaimana kita nak mengembangkan aktiviti rakan muda. So 1993, so time tu tak silap saya Andri dia sebagai pioneer dan dia sebagai jawatankuasa Protem pertama Sekretariat Rakan Muda UPM. Yes, dia pengurusinya. Dan kita orang, saya time tu Anjas belum ada lagi saya kan. Rasanya dah dalam 2-3 tahun lepas program tu, kerana time tu Andri dia student, dia aktif dekat College Chancellor, College 4 time tu. So banyak menjurus pada aktiviti kebudayaan. Lepas tu sampai satu tahap barulah pada tak silap saya Rizal yang take over. Yang itu dia lebih proper. Time tu baru kita bagi pada student lah. Andri time tu walaupun dia student tapi dia banyak terlibat dengan aktiviti kebudayaan. Okey, maksud tu masa zaman itu gaya hidupnya banyaknya gaya hidup kebudayaan dulu bermula. Kebudayaan dengan rekreasi. Awal-awal tu memang budak-budak suka pada student suka pada aktiviti rekreasi dengan kebudayaan lah. Dan ketika itu kita pun ubah nama. Kerana aktiviti rakan muda tu macam dominan di samping unit kebudayaan. So kami ubah kepada unit kebudayaan dan rakan muda. Dan kerana ada aktiviti rakan muda jugalah itu menjustifikan untuk kami berpindah daripada HEP lama dekat bawah bangunan pentadbiran di tingkat bawah tu, kami berpindah ke pusat sukan yang sekarang ni Astaka Seni lah. Itu sejarah dia. Itu sejarah dia. Astaka Seni tu kita mengubah lah. Walaupun pada ketika itu ada geng tak puas hati kami ambil situ, tapi situlah satu tempat one stop center untuk memudahkan kami membuat pelbagai aktiviti sama ada kebudayaan ataupun aktiviti rakan muda, kerana mereka semuanya adalah berkait. Oh, itu yang sejarahnya kenapa namanya Astaka Seni, ada rumah Sekretariat Rakan Muda di Astaka Seni. Yes. Dan kesesuaian di antara strateginya adalah
sesuaikan dengan suasana itu, nama unit itu juga berubah untuk menyambut rakan muda itu bergerak di UPM. Yes. Alright, itu sejarah awalnya itu Haji. Dan kerana waktu itu dengan aktifnya rakan muda sehinggakan persatuan pelajar pun berbebas tu Haji, dengan QKP-nya, QKB-nya, REK, kolej-kolej kediaman. Itu rival tu. KKP tu adalah musuh. Indirectly musuh lah. Dia aktif kita KKP dengan kepimpinan Tuan Haji Yahya dengan Cik Nazri. So kebudayaan rakan muda adalah kami punya tu. Dan kelebihan rakan muda berbanding dengan mungkin yang lain adalah mungkin kami ada bajet. Betul. Kami boleh dapat backup bajet pada KBS lah. Itu salah satu kelebihan value added ada pada program rakan muda pada ketika itu. Baik tu Haji. Sekarang nak berpergi kepada Prof Anja. Prof, tadi kita dah nampak bahawa bila dia aktif dan pada zaman bila yang Prof bermula melibatkan, tertarik untuk bersama dengan rakan muda, yang Prof boleh bersama dengan rakan muda. Boleh ya Prof? Saya boleh. Nak panggil nama terusnya macam tak sesuai. Tak masalah. Okay, terima kasih Cik Fahmi atas soalan tersebut. Pelibatan awal saya bermula dengan Sekretariat Rakan Muda, kalau tak silap selepas saya jadi Presiden keempat Kolej 10. Saya masuk masa sebelum tu memang kita akan fokus pada aktiviti kolej lah. Dan buat saya tahu Prof Presiden ke Baru tahu. Presiden keempat Presiden keempat Kolej 10, yang mana time tu lepas kita dah habis beraktiviti di kolej dan lepas jadi presiden tu saya duduk fikir, sekarang ni this is the time untuk kita pergi ke peringkat universiti pula. Dah habis di kolej, dah jadi universiti, dah mencapai tahap tertinggi di kolej selaku presiden. So what's next? So langkah seterusnya saya memikirkan saya perlu terlibat aktif pula untuk persatuan-persatuan peringkat universiti. Jadi macam yang Haji beritahu tadi lah, antara rakan muda dan juga QKP. Prof dah nampak juga tu. Dan tu memang memilih lah sama ada nak rakan muda ke ataupun QKP. Tapi bila kita lihat banyak berita-berita atau aktiviti lebih memaparkan program-program rakan muda, dan kita tengok dia punya crowd pun ramai, dia punya foundation pun kuat. Jadi dekat situ memberi lebih tarikan lah. Beri tarikan untuk saya menyertai rakan muda. Time tu pun saya mengikut sahabat saya Khairul Fuad time tu dia sekarang ni Fuad dia jadi tokey kedai banner.com. Jutawan sekarang dia tu. Jutawan Fuad tu bukan kolej KTP. Di KTP time tu cuma masa tu rakan muda semua kolej berkumpul. Prof kenal dengan time tu memang join dekat situ lah, join di bawah dia. Time tu dia jadi Presiden Sekretariat. Presiden Sekretariat selepas bukan Wan. Sepawan Cina. Sepawan Cina, Fuad. So Prof masih ingat presiden zaman tu Sepawan Cina, Fuad, lepas Fuad baru saya. So setahun setengah lepas saya terlibat secara langsung dengan Sekretariat Rakan Muda, dan saya dilantik untuk jadi pengerusi atau Presiden Sekretariat Rakan Muda yang ke berapa saya tak tahu, tapi selepas Fuad lah. Selepas Fuad. So dialah yang bertanggungjawab. Prof nampak bahawa rakan muda tu aktif. Yang Prof ingat masa tu antara program dia Prof? Banyak. Zaman Puan yang paling grand tu, kalau tak silap saya, waktu aktiviti yang kita buat payung terjun kat Padang dekat Astaka. Yang Wan Cina tu kan. Payung terjun. Masa pelancaran Hari Kemerdekaan rasanya. Kita buat pelancaran Hari Kemerdekaan. Kita ada dua yang saya ingat, pelancaran Hari Kemerdekaan depan Padang A tu, I think zaman Datuk Dereh rasanya. Parachute tu betul lah. Ya betul. Maksudnya masa tu sambutan kemerdekaan itu Sekretariat Rakan Muda UPM yang kendalikan. Memang grand lah setakat tu. Memang sepenuh-penuh padang bola tu lah. Dengan rakan muda kumpulkan satu universiti. Dan satu lagi masa zaman saya tu yang kelebihan dengan rakan muda ni, because setiap aktiviti yang kita buat tu kita membawa satu logo aktiviti. Contohnya rakan rekreasi, rakan budaya, jadi bila kita pergi bertanding dekat joint aktiviti universiti lain, jadi kita membawa logo tu rakan rekreasi, rakan sukan. Memang bangga lah tentu. Masa tu Prof, kalau kau ingat nak sedikit Prof, banyak gerak gaya hidup. Alright. Setiap gerak tu ada ahli anak-anak buah yang lead siap-siap gerak-gerak tu lah. Ada yang kita bagi sebagai PIC lah untuk setiap rakan. Tapi tak semua rakan muda yang aktiviti tu yang kita fokus lah. Kebanyakan macam tu Haji beritahu tadi, lebih kepada kebudayaan, lebih kepada rekreasi dan juga kepada sukan.
Kita juga masa saya kat Kolej 10 dulu dengan Prof Arifin Abdu, kita orang kita bentangkan bendera Malaysia terbesar di puncak Kinabalu yang mendapat rekod Malaysia Malaysian Book of Record. Record. Itu pun dengan kerjasama Sekretariat Rakam Muda juga. Antara program aktiviti Kolej 10 maksudnya dan Prof juga Rakam Haripin Muda. tu juga tim Rakam Muda lah tu. Ya, dia time tu dia pengurusi MTM Rekreasi dan Sukan Kolej 10. Boleh silakan Tuan Haji. Ni memang Rakam Muda Tuan Haji Oh, hebatlah Tuan Haji. Buat masa dengan Habis dah ke belum? Boleh bercakap lagi? boleh je. Tak ada masalah dia boleh. Ipin, saya panggil dia Ipin, sorry lah. Apa Ipin tu, dulu masa dia, ini ada kad-kad ke tidak ni? Bukan Ipin tu, masa jumpa dulu, jongos. Dia macam Anjas, macam Rizal, yelah dia student kan. Because saya tak tahu, mungkin orang dulu-dulu pun student memang gaya yang saya agak kan. Because kita, pelajar ni bila dia submit paper tu kadang benda yang tak ada ujung, tak ada pangkal walaupun dah ada GP. Tapi saya boleh bayangkan masa TNC kita, Prof Arifin datang, dia budak Sabah, dia bawa submission benda lah tu, dia minta komitmen, dia minta bantuan. So saya kata insyaAllah saya akan bantu, saya boleh bawa engkau pergi ke mana you nak. Dengan penuh semangat dia bawa sendiri tu Tuan Haji, bukan dia bawa. Okey. Lepas tu dalam program tu dia panggil, saya tak berapa ingat, program Kibar Jalur Gemilang, satu lagi program Putra Kinabalu. Tapi two in one lah. Dia orang mengibarkan, dia orang buat jahit kain bendera tu, dia orang buat kat stadium, dia bentangkan benda lah tu. Lepas tu dia orang buat kat stadium Kota Kinabalu, dan yang terakhir dia orang naik ke atas. Dekat situ pun saya dapat sijil kan. Sijil mendaki Gunung Kinabalu. Yang kita bahaskan Tuan Haji punya sijil Kinabalu tu. Original berwarna, padahal tak naik sampai atas. Masa tu Prof Haripin dengan Prof Kolej 10 time tu. Dia Time tu saya diploma, dia time tu degree lah. So dia pengerusi sekretariat sukan dan rekreasi. Dan satu yang saya respect dengan Prof Arifin ni, dia memang pandai mencari peluang dan ruang lah. Masa tu dia buat proposal, kita pergi jumpa time tu Menteri KBS kata siap saya Datuk Seri Syamudin kan. So kita pergi jumpa buat proposal untuk minta sumbangan apa semua tu, dan alhamdulillah lah banyak juga sumbangan kita dapat daripada KBS dan juga daripada yang bawa satu tim pergi dekat pergi ke 42 orang. 42 orang pergi ke sana. Ramai. Dan benda tu berimpak sehingga sekarang ni nak lawan dengan bawa sekali terus ke Sabah tu memang belum ada lagi pasukan. Saya ada baca artikel tu, kalau artikel tu menulis bahawa kebesar saiz tu masih tak pecah rekod. Yang last yang pecah rekod adalah di RTM, tapi saiz yang dibuat oleh pelajar-pelajar Kolej 10 tu masih kekal sampai hari inilah. Dari segi saiz yang terbesar. Itu program-program yang Rakam Muda pernah laksanakan dulu. Baik tuan-tuan, untuk pusingan kedua ni kita cuba akan melihat nak menghidupkan semula Tuan Haji. Kalau Tuan Haji nampak nak mengulangi kegemilangan itu, sekurang-kurangnya kita nak membawa pelajar aktif tu Tuan Haji. Apa Tuan Haji nampak peranan yang boleh dimainkan oleh kami ni lah, PKPP Universiti, untuk mendapatkan semangat seperti Tuan Haji Mazmur. Kan zaman Tuan Haji tu, Haji Takat tadi 23 tahun. Mungkin Haji daripada 25 sehingga 35 tahun tu dengan semangat yang kuat boleh menggerakkan Rakam Muda. Dan pada kami ni Tuan Haji, apa pandangan Tuan Haji? Zaman sekarang ni zaman IT, zaman digital kan, memang amat mencabarlah untuk mana-mana pegawai yang berada di dalam segmen pembangunan pelajar, kerana kita kena memikirkan segmen pembangunan pelajar tu tinggi. Haji boleh kadang-kadang boleh bagi kat macam tu Tuan Haji kerana benda tu kan agak mencabarlah. Dulu kalau zaman-zaman dulu kita lihat petang-petang kita punya padang tu penuh. Sekarang ni dah lengang. Tak tahu di mana pelajar kita, sedangkan kita ada 20,000 orang lebih pelajar. Jadi ini menjadi cabaran sebenarnya kepada bahagian hal pelajar ataupun PKPP, bagaimana nak menarik mereka. Jadi kalau saya rasa, kalau lihat pada yang pelancaran Rakam Muda yang terbaru ni, ada lebih kurang 10 gaya hidup. Salah satunya adalah tentang IT. Jadi itu mungkin boleh dijadikan salah satu approach lah bagaimana nak mendekatkan mereka. Mungkin IT itu bukannya lah pertandingan macam PUBG apa semua tu. Mungkin digabungkan antara mungkin pertandingan IT dalam bentuk debat yang dibuat secara online ke apa, tak tahu lah. Sekarang ni semuanya dalam bentuk live kan. Tapi kalau nak save bajet, buatlah pertandingan pidato ataupun debat dalam keadaan online, ataupun yang jenis boleh menarik pelajar lah. Dia jadi, macam yang Tuan Haji
peringkat awal dulu Tuan Haji. Tuan Haji tidak ambil 10 gaya, Tuan Haji ambil rekreasi dengan kebudayaan. Dan baru dikembangkan kepada yang lain. Begitulah. Dia sebenarnya dia ikut pada minat pelajar. Kita raikan pelajar-pelajar ni, dia tidak boleh kita kawal mereka. Kita kena raikan mereka punya idea. Jadi dia orang punya idea daripada scratch tu kita cuba kembangkan untuk dia boleh mengikut lunas ataupun aspirasi pada rakan muda punya gaya hidup tu lah. Jadi pada ketika itu kebudayaan, rekreasi, sukan, nasyid pun ada. Tapi ada segmen budaya lah. Nasyid pun ada. Yang pada ketika itulah. Jadi cari satu ruang, kemudian kembangkan ruang itu Tuan Haji berdasarkan minat pelajar. Jadi Prof bidang veterina. Kita faham program veterina tu sangat sibuk, tapi Prof mempunyai satu wawasan selepas saya habis di college, saya pergi peringkat yang lebih tinggi dan memilih rakan muda. Bagaimana Prof melihat bahawa pelajar-pelajar ni dengan, kalau macam Tuan Haji cakap, dengan berbagai-bagai cabaran gadget, nak membentuk mereka ni turun beraktiviti untuk pembangunan sosial ni Prof? Dulu saya fikir kalau kita pergi buat aktiviti atas capacity student, sebenarnya kita punya atas perbelanjaan capacity student. Ya. Sebenarnya kita punya perbelanjaan tu ditanggung 100% oleh pihak universiti. Betul. Tapi kalau kita dah bekerja, kita nak pergi mana-mana, kita kena bayar 100%. Jadi peluang masa student tu saya ambil. That's why masa student tu saya dapat pergi Pulau Perhentian, saya dapat pergi Panjang Gunung Kinabalu. Saya banyak pergi melawat ke Haji yang Prince Songkla University. Aku pergi naik bas tu, Aiman kecil lagi tu. Prince Songkla University, pergi main berkayak di Sungai Sedim di Kedah. Yang tu semua yang Sungai Sedim tu yang buat rakit tu ke Prof? Ya, rakit lain ni yang kanu kayak di Sungai Sedim, whitewater rafting di Sungai Sedim. Jadi semua aktiviti ni kalau kita nak pergi secara individu, bayaran ni sangat-sangat mahal dan kita time tu tak mampu. Jadi dengan berorganisasi inilah kita buat paperwork apa semua, dapatkan bantuan, dapatkan penajaan. Jadi kita boleh pergi free. Jadi saya tak pasti, saya tak faham kenapa kebanyakan pelajar, saya tak kata semua lah. Jadi kebanyakan pelajar patutnya mengambil peluang ini selaku bila kita masih lagi pegang student card tu, itu memberikan kelebihan yang sangat-sangat maksimal untuk kita. Untuk kita pergi mana-mana, tak ada orang. Yang itu harus sampaikan kepada pelajar bahawa you boleh pergi tempat-tempat ni dengan percuma. Selamat, dikawal. Betul. Itu yang saya ambil peluang gitulah. So that's why selepas daripada program college, saya masuk universiti dan kita buat paperwork lah dekat Sekretariat Muda, nak pergi sana, nak pergi sini, buat kunjungan hormat dengan universiti Prince Songkla University tentu. Jadi along the way tu kita singgah-singgah juga kat tempat-tempat menarik untuk kita tu. Itu yang perkara-perkara itu membina kehebatan Prof sampai sekarang. Kena pandai ambil peluang, pandai ambil peluang dan ruang lah. Dan perlu sampaikan pada pelajar. Kami kena sampaikan pelajar ni ruang dia ada dan dia kena grab ruang tersebut. Dulu kita semua yang buat, kita cadangkan kepada pegawai. Sekarang ni saya lihat pegawai yang cadangkan kepada student. Korang buatlah paperwork, pergi sana pergi sini. Saya rasa benda tu tak sihat lah, kurang sihat. Bila benda macam tu nampak macam kita yang drive diorang untuk pergi ke direction mana. Mungkin perbezaan generasi lah, perbezaan generasi menyebabkan mereka kita ni yang kena gerakkan. Kita kena gerakkan. Cantiknya datang daripada mereka bro. So daripada dulu sampai kita berebut bas. Kita berebut bas, kita berebut pegawai pengiring. Pegawai pengiring berebut. Jadi pegawai pengiring dekat Astaka tu tengok yang mana yang jauh dia nak ikut lah. Saya dekat-dekat aja tak ikut. Jauh-jauh aja ikut. Ketak sangat. So benda tu yang kita seronok. Jadi along the way masa perjalanan tu kita dah membina satu ukhuwah dan satu kesepakatan antara kita semua lah. Baik, terima kasih Prof. Tuan-tuan, sebelum kita berhenti rehat, kita akan berhenti rehat dengan satu VT seperti mana yang Prof Anjas kata tadi, ukhuwah tu. Ukhuwah yang ditunjukkan daripada VT ini adalah rakan-rakan yang aktif 1.0. Tuan Haji Arif, Prof Anjas maklumkan kita ada rakaman dan mereka menghantar VT ini daripada tempat serata Malaysia. Mereka hantar dan untuk memberi semangat kepada generasi baru untuk menghidupkan rakan muda. Kita saksikan VT yang disediakan. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Wan Samsul Arifin, bekas penuntut Universiti Putra Malaysia. Pernah bergerak aktif di dalam Sekretariat Rakan Muda.
Sepanjang penglibatan saya dengan Sekretariat Rakam Muda, saya pernah menjabat sebagai Presiden selama 2 penggal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Azizan bin Jais. Sepanjang pelibatan saya dalam Rakan Muda UPM di tahun 90-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarani bin Azulan, pernah berada dalam Kelab Rakan Muda UPM selama 3 tahun bermula 2000 hingga 2003 dan pernah menjawat jabatan Timbalan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Noraini Ismail atau lebih dipanggil sebagai N. Saya merupakan pelajar dari Universiti Putra Malaysia, pernah menyertai program Sekretariat Rakam Muda di bawah Unit Kebudayaan dan Kesenian Universiti Putra Malaysia. Pada tahun 2000, saya telah menjawat jabatan sebagai Setiausaha Agung selama 3 tahun berturut-turut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Zakaria. Saya bersama dengan Sekretariat Rakam Muda Universiti Putra Malaysia UPM sekitar tahun 2004 dan 2005. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Andri Sofian Adris, merupakan salah seorang ahli terawal ataupun boleh dipanggil sebagai Esko Penaja Penubuhan Sekretariat Rakan Muda UPM pada tahun 1996-1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Arifin, merupakan salah seorang ahli rakam muda pada tahun 2001 sehingga 2003. Malah saya juga pernah menjawat jawatan Setiausaha Agung Sekretariat Rakam Muda UPM bagi sesi 2002-2003. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Fazila binti Said Muhammad dan saya pernah menyertai rakan muda di UPM sepanjang beberapa tahun, sekitar 2001 hingga 2003, dan saya pernah memegang beberapa jawatan. Baik tuan-tuan, itu terima kasih rakan-rakan yang menghantar VT bila kita up tu, mereka terus hantar dan kita berada pada pusingan akhir. Tuan Haji Haris, apa harapan Haji Haris? Kita dah tinggalkan 1.0 nak mula 2.0 ni dah hampir 20 tahun. Apa yang Haji rasa pesanan Tuan Haji kepada kami ni yang akan menghidupkan 2.0 Sekretariat Rakam Muda di UPM? Tapi kan sebelum nak jawab soalan tu kan, saya nak cuba nak ingatkan balik lah program-program yang ada lah. Program Putra Kinabalu, Prof. Arifin. Lepas tu program pertandingan mustika akustika bersama TV3, iaitu dengan Jalili, iaitu kita buat dengan TV3. Lepas tu program kita ke Pekanbaru tu saya tak tahu siapa pengarah, Imam ke siapa? Yang tu kita naik boat daripada Dumai. Lepas tu I think rupanya baru tu si Wan Cino dia pernah masuk program belia ke Tokyo, ke Jepun atas kapasiti Rakam Muda. Lepas tu program apa lagi? Yang kapal layar. Kapal layar tu si Zaman Rizal. Rizal lah. Azhar Mansur time tu dia baru balik mengelilingi dunia. So kita buat perarakan tu daripada Sempang 4 Dewan Besar saja. Dan kita sewa kapal tu, hati kita ambil dekat China, dekat Seri Sedang tu. Itu kreativiti budak-budak lah. Lepas tu bot daripada Sedang tu pelajar sendiri sewa. Kita sewa, kita bawa ke untuk berarakkan membawa Datuk Azhar Mansur lah. Itu antara program-program yang saya rasa banyak memberi impact kepada pelajar-pelajar pada ketika itu. Semacam yang Prof Anjas sebutkan tadi, zaman sekarang ni kita yang memberi. Dia kalau sepatutnya kalau nak betul-betul kita nak membawa impact kepada diri kita, biarlah inisiatif tu datang daripada anak muda tu sendiri, kerana mereka tahu apa yang mereka kehendaki. Cuma mungkin peranan di sini sama ada peranan pegawai di hal pelajar ataupun fellow-fellow untuk memberi motivasi, memberi macam satu menerangkan secara keseluruhan tentang kepentingan aktiviti core curriculum lah. Kadang-kadang mereka tak nampak benda-benda lah tu. Mereka nampak kalau nak buat program ni menyusahkan masa, aku dah lah sibuk nak belajar. Jadi itu agak mencabar. Jadi
kalau boleh harapan saya lah bahawa sekarang kerajaan dah menghidupkan kembali rakan muda dengan 10 gaya hidup, dahulu 9. So saya rasa UPM jangan ketinggalan mengambil peluang ini dan pastikan ada satu jabatan, satu PTJ yang bertanggungjawab untuk memfokuskan kembali. Dan jika boleh mana-mana PTJ yang telah diberi tanggungjawab tu kalau boleh jangan syok sendirilah. Maksudnya pesanan tu jangan syok sendiri bawa nak ikut macamnya. Kalau contohnya lah, kalau Anjas lah jadi dia punya pegawai kat situ, dia nak fikir ikut zaman dia. Zaman dah berubah. Sekarang ni kita kena dapatkan pada input pada pelajar-pelajar, sama ada melalui pool undian apakah cadangan aktiviti yang boleh diorang nak. Lepas tu kita perhalusi, mungkin peringkat awal ni diorang bagi idea, selepas tu kita dah pilih, dah saring, dan kita menubuhkan jawatankuasa tu, kita memilih pelajar dahulu sebagai program pertama bagi tahun pertama ni lah. Mungkin tahun kedua dah nampak ada contoh, barulah diorang minat, diorang akan ada inisiatif sendiri. Sekarang ni mungkin kita kena gerakkan dengan menyuruh, kita buatkan, kita dapat idea daripada pelajar program tu, lepas tu kita lantik jawatankuasa ad hoc, diorang buat. Tahun seterusnya baru kita serah sepenuhnya. Itu salah satu cara bagaimana kita nak dapatkan input apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan zaman dan jiwa mereka lah. Kerana akhirnya bila mereka keluar esok, saya rasa macam Prof Anjas, Prof Ipin sampai belah tu, bila macam Wan dia WhatsApp, dia kata dah 20 tahun dia pergi ke Jepun. Saya pun terkejut. Dah 20 tahun. Saya masih terasa lagi, saya muda lagi lah. Dulu sekarang dah 50 lebih, dah nak bersara dah. So itulah semua yang boleh membuatkan kita akan terus rasa sayang pada UPM. Terima kasih. Dia ada membina momen. Terima kasih Tuan Haji. Prof, sedikit Prof, momen tu bagaimana kita, jiwa pelajar tu akan, yalah macam Prof lah. Saya memang nampak Prof ini adalah daripada pelajar yang berkembang sehingga menjadi orang hebat seperti sekarang. Terima kasih. Sebenarnya saya cuba menentang analogi orang kata kalau kau ni aktif sangat dekat persatuan ni, nanti akan terganggu gugat dia punya pembelajaran. Bagi saya benda tu adalah bergantung pada individu sebenarnya. Kerana aktiviti yang kita buat tu bukannya waktu semester. Aktiviti yang kita buat tu waktu cuti semester, waktu percutian pertengahan semester. Jadi kat mana dia boleh mengganggu gugat kita punya pelajaran. Jadi yang pokok pangkalnya kalau kita buat, definitely kita akan dapat chances untuk dapat 50-50. Kalau kita tak buat, memang 0% tak dapat langsung lah. Jadi dekat situ kita kena cuba. Kita kena cuba. Yang penting peluang yang datang tu bukan selalulah. Jadi bila kebanyakan, saya percaya rakan-rakan kat luar yang mana yang dah meninggalkan alam universiti ni mungkin teringat kembali, menyesal aku tak join dulu, pasal sekarang ni bukan bayar full apa semua kan. Dulu join free je apa semua, and then benda tu menjadi satu memori lah yang sukar. Dan kalau kita lihat antara ramai bekas-bekas orang penting, yang saya boleh katakan orang penting dan saya katakan muda pun sekarang ni semua memegang jawatan-jawatan yang tertinggi. Yang macam presiden yang sebelum ni, Wan Cino tu, apa nama penuh dia Haji? Wan Samsul Arifin. Wan Samsul Arifin, toke sesi minyak, businessman berjaya. Khairul Fuad, jutawan. Ni semua. Jadi benda tu bukan menghalang kita untuk terus berjaya lah. Jadi bila kita selaku pelajar, kita aktif dalam kegiatan kurikulum di luar belajar, dan itu memberi satu nilai tambah. Kita tak nampak waktu student tu, tapi bila kita dah masuk alam pekerjaan, yang tu akan memberi. Belum lagi ukhuwah tu ada Prof. Bila kita dah kat luar ni, kalau macam kita nak minta sumbangan ke apa semua, kita just petik je kawan-kawan kita semua yang dah berjaya tu. Tak perlu, jangan tak tanyalah berapa kau nak, dia akan bagi je. Pasal kita benda macam ni kita buat untuk membantu balik ahli-ahli ataupun mana-mana. Sebab pada zaman mereka kita belajar dulu tu, kita dapat sumbangan daripada luar, dan bila kita dah ada atas, kita pula menyumbangkan pada yang rakan-rakan lain. Itu yang tertubuhnya sedikit lain. Yayasan Salak tu ada beasiswa Yayasan Salak. Kebanyakan boleh katakan 90% daripada ahli Yayasan Salak tu adalah ahli sekretariat rakan muda. Yang kita sama-sama menyumbang untuk untuk memberi kembali
kepada pelajar, menyumbang kembali kepada pelajar sebagai beasiswa. Kenapa Fahmi tak masuk Rakan Muda lah? Dia KKP KKP kan Dia saya musuh KKP. kita kan? Mana dia kawan kita kan? Dulu Tanam. zaman dulu tu memang kita memang kenal lah tu. Dua situasi tuan-tuan pada zaman ketika itu memang sangat aktif. Aktiviti pelajar dalam kampus tu bersaing dengan Rakan Muda memang satu persaingan yang sukar lah. Sebab dia sangat kuat ketika dia ditubuhkan tu, semua satu kampus ni macam dimaklumkan tadilah, buat program sambutan kemerdekaan tu Sekretariat Rakan Muda yang laksanakan. Sambut Azhar Mansur di Dewan Besar pun Rakan Muda dilaksanakan. Baik tuan-tuan, kita berada di hujung dan kita memohon doa. Langkah seterusnya ni kita cuba bergerak dengan semangat baru, era baru Rakan Muda di Universiti Putra Malaysia. Kita akan berlangsung menggerakkan dengan 10 gaya di UPM di bawah PKPP, insyaAllah. Tapi sebelum tu nak khabar satu Ya Tuan Haji. Nak khabar satu, Rakan Muda ni, you jangan lupa tau, satu sejarah yang takkan you boleh lupakan, iaitu lagu UPM tu, UPM Putra Gemilang tu, Ya saya Tuan Haji. dia punya kos bayarannya ada sedikit daripada sumbangan daripada Rakan Muda, lebih kurang dekat 30,000 daripada Rakan Muda punya sumbangan. Yang itu orang tak tahulah benda lah tu. Sejarah rekod macam rekod kan Tuan Haji kan? Bukan benda tu mungkin sulit kan. Itulah saya nak khabar, itu salah satu sumbangan Rakan Muda lah. Ada segi sumbangan kewangan pada lagu UPM. Oh, itu sejarah yang besar tu Tuan Haji. Kalau kita aturkan ni, kalau mungkin nanti kalau kita dah mula mantap di PKPP, kita akan buat satu galeri untuk, kita tak boleh lupa sejarah ni. Supaya kita akan terus ada bagaimana Rakan Muda menyumbang kepada Universiti Putra Malaysia, dan kita akan bergerak untuk Rakan Muda 2.0. Baik tuan-tuan, kami mohon doa semua. Terima kasih Tuan Haji Haris, terima kasih Prof Anjas, sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong. Kalau kami minta bantuan, inilah orang yang akan membantu, dan kerana mereka ini adalah orang-orang hebat di Universiti Putra Malaysia. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah Rakan Muda akan bergerak. Doakan kami, kita sama-sama bina sasiah pelajar. Kita hasrat kita satu saja, supaya mahasiswa Universiti Putra Malaysia mempunyai sasiah yang hebat dan kental untuk mendapani masa depan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.